أجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 419. 418. Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud imam itu yang menjamin, yaitu yang menanggung, dan muazzin yang memegang amanah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunkan bagi para muazzin. Ini biasalah ya. Abu Lais radhiyallahu taala rahimahullahu taala anhu berkata, muazzin mu'taman kerana ia yang menanggung amanah atau dipercayai orang banyak mengenai waktu sembahyang dan puasa. Kerana itu, maka kewajipan muazzin jangan azan fajar kecuali jika telah terbit fajar, supaya tidak mengaburkan antara sahur dengan sembahyang subuh. Juga waktu maghrib jangan azan sehingga terbenam matahari, supaya tidak mengaburkan buka puasa mereka. Adapun imam dhamin, iaitu penjamin, yang menjamin, sebab menjamin benar atau tidaknya sembahyang para makmum. Baik, Nabi kata imam itu penjamin, manakala muazzin ataupun Tok Bilal pemegang amanah. Jadi dijelaskan di sini yang dikatakan imam itu penjamin itu pasal apa? Pasal Tok Imam ni dia jamin semua sembahyang orang. Bila dia tak betul, dia salah kerana dari sudut kebersihan dia tak jaga. Kalau imam kebersihan pun tak jaga, yang saya selalu sebut ini. Kebersihan maksudnya apa dia? Dari sudut cara ambil sembahyang. Kalau Tok Imam pun fail, maknanya dia fail, semua makmum jadi fail belaka. Ya. Maknanya ambil sembahyang betul, ya, cantik, lengkap, sempurna, tetapi mungkin kadang-kadang dia mari daripada rumah dia. Ya. Mari daripada rumah dia, selepas dia ambil sembahyang berwuduk di bilik air tu, kan, dia tak jaga dari sudut dia pijak tempat yang mungkin anak dia, cucu dia kencing merata-riti, kan. Kalau tak kencing merata-riti kerana pakai pampers pun, mungkin hak mana tak pakai pampers, yang dah besar panjang tu orang panggil cucu yang umur dah 5-6 tahun ke, dia kencing di tandas. Lepas tu cara budak lah, kencing dia tak basuh, dia main-main air kencing pula, ya? Yang kita lepas dia main-main gitu, dia tak basuh dah. Kalau dibasuh pun cara budak. Kena ingat cara budak. Hak tua pun banyak lagi tak lepas, budak-budak lagi banyak juga tak lepas. Lepas dia main-main air kencing tu, pijak kau benda, basuh, maknanya lantai tandas itu tidak sempurna, dia keluar, jadi lantai rumah kita jadi kotor. Bila kotor, mungkin Tok Imam ni, ialah dia ingat ke ambil sembahyang apa semua, settle dah masalah dia. Dia tak fikir bahawa dipanggil tidak hazar, tidak berwaspada dengan kerana anak cucu dia.
Dia pun pijak tempat cucu dia, pijak lantai tadi yang ada najis kencing. Lepas tu terus masuk bilik apa tu, bilik tidur, tukar pakaian apa semua, nak pergi sembahyang ni, jadi tu imam. Terus naik jadi imam. Kan? Seloknya apa dia? Basuh kaki dulu. Ini kalau suasana rumah tu ada budak kecil. Kalau tak ada budak kecil, lainlah cerita. Kita buat andaian, maknanya kita pandailah jaga dengan bini kita, dengan isteri kita, ataupun anak-anak dah besar, dah beritahu dah. Kalau masuk bilik air buat yang kecil, maknanya lantai kena bersih, kaki kena basuh dulu baru keluar. Okey, cantik lah. Tapi saya sebut ini kes yang ada rumah dia ada budak kecil dan juga ataupun anak ataupun cucu. Dua tu. Jadi kalau begitu keadaan dia, maka kena jaga-jaga. Ataupun satu cara lagi, daripada tandas, masa bila nak masuk tandas itu kita pakai slipper. Senang, slipper Jepun. Tak ada masalah lah. Sama ada kita bila mana pakai slipper Jepun, lepas ambil sembahyang ke apa benda, naik atas lantai pun slipper Jepun juga. Jadi kalau terpijak air kencing pun slipper je lah yang pijak, kaki tak pijak. Kita pun bila mari masjid nak jadi tok imam, kan, bukan maknanya nak bawa slipper dalam masjid, kaki je naik ke atas, settle masalah. Jadi ini orang panggil kehidupan ahli ibadat ataupun orang muslim, orang bukan setakat tok imam sebenarnya ni. Cerita dia bukan setakat tok imam. Hak kita tak yang bukan jadi tok imam pun lagu tu juga. Cuma tok imam ni kalau dia tak sah, semua tak sah. Begitulah keadaan dia. Seolah begitu. Dia menanggung. Kita makmum ni kalau tak sah, kita seorang je. Ini yang dikatakan penjamin. Satu. Yang kedua, bacaan yang saya selalu sebut, Fatihahnya dan tayat akhir mesti betul. Kalau tok imam, bacaan Fatihahnya dan juga tayat akhirnya tidak betul, maka dia menanggung. Termasuk juga apa dia? Kalau Jumaat khutbah. Khutbah kalau dia maknanya orang panggil masa dia khutbah itu sendiri pun badan dia bernajis, yang dia sedar ke, yang dia sengaja ke, ataupun dia tak cermat, lepas tu kena cermat. Ini bukan isu untuk imam ni. Isu kita nak sembahyang ni kena cermat dari sudut kebersihan, sebab dia boleh merosakkan kita punya sembahyang. Baik. Wal muazzin mu'taman. Tukang azan ataupun bilal yang menanggung amanah yang dipercayai. Maknanya di sini dia huraikan sedikit. Tok Bilal tu dia kena cekap dari sudut mengenal pasti masuk dan masuk waktu sembahyang. Sebab kalau dia tak cekap, maka dia akan merosakkan orang panggil puasa orang-orang, terutama sekali orang puasa lah, puasa orang-orang yang berpuasa. Maknanya pertama sekali dari sudut azan, azan subuh. Azan subuh ni menentukan penamat daripada kita makan minum ataupun buat benda-benda yang membatalkan sembahyang. Apa ni puasa kita? Penamat. Jadi kalau dia tak cekap, terlebih ke lewat, dia azan tu lewat, jadi orang ingat ke tak masuk lagi subuh ni, boleh makan lagi. Jadi kena cekap dari sudut pengurusan masa dia. Dan kalau time maghrib pula kena cekap dari sudut cepat dia, cepat lambat dia. Jadi kalau dia cepat sangat, tak buka lagi, orang lain dah buka habis dah. Dia azan, orang ingat ke dah masuk maghrib, maka orang buka, maka rosak habis puasa orang tu. Abdul Wahab berkata, Muhammad bin Al-Fadlani meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud 3 orang pada hari kiamat kelak akan berdiri di atas bukit Kasturi. Mereka tidak risau dengan hisab dan tidak takut oleh kengerian yang besar. Pertama,
seorang yang mengimami kaum dan mereka senang rela kepadanya. Yang kedua, seorang yang azan 5 waktu semata-mata kerana mengharap keredaan Allah. Dan yang ketiga, seorang yang taat kepada Allah dan taat kepada majikannya. Nah, jadi Nabi kata ada 3 jenis manusia pada hari kiamat besok. Dia berdiri di atas bukit kasturi, ya? Bukan berdiri tempat biasa, bukit. Bukit ni tuan-tuan, di cerita bukit tu pasal apa dia? Pasal orang suka duduk atas bukit, ya? Kalau rumah tinggi sikit dibuat atas bukit, jadi orang rasa megah. Jadi kemegahan itu Allah Ta'ala gambarkan suasana, Nabi gambarkan suasana kemegahan itu boleh juga dapat di hari akhirat besok. Dan memanglah di hari akhirat besok ni kita akan dapat benda-benda yang dikira kalau dalam dunia ni megah, ya? Tajri min tahtihal anhar. Syurga tu bawah tu ada air, ya? Nisbah orang Arab bila sebut air sungai, megah dia, sebab dia susah dapat air. Jadi digambarkan benda yang awak nak sangat dalam dunia ni ada di hari akhirat besok. Aku akan bagi confirm, ya? Orang kaya dia boleh buat rumah dalam lautan, ya? Dia boleh buat macam daun daun kurma di Dubai, ya? Dia pergi belah lautan tu, dia buat tambak, buat rumah dalam lautan, kan? Dia boleh buat. Orang Arab kata inilah kehebatan dalam dunia, boleh duduk dalam air dalam keadaan orang lain payah dapat air. Hak mana miskin tak boleh duduk situ, ya? Hak mana miskin duduk payah dapat air, duduk di padang pasir. Hak mana kaya boleh duduk tepi air, ya? Jadi nak ceritanya orang Arab nak sangat duduk tepi air, Melayu dia nak sangat duduk atas bukit. Jadi cerita atas bukit lah ni. Bukit ni istimewanya apa dia? Kasturi, kan? Orang Melayu pun bila sebut kasturi habis, kan? Maknanya tempat dalam bukit. Bukit tu pula berbau wangi macam kasturi. Okey. Bila dah duduk tempat lagu tu istimewa, tempat yang istimewa orang panggil, tempat yang istimewa ni adalah istimewa dia, kan? Ada keistimewaan dia. Macam kita duduk di taman yang ada guard, kawalan keselamatan, istimewa dia selamat sikit, kan? Maka duduk di atas bukit yang berkasturi ini, bukit kasturi ini, istimewa dia Allah Ta'ala tidak akan hisap lah. Istimewa dia, ya? Tak ada kira-kira. Tuan-tuan, kira-kira ni, kira-kira lah, kira nak mengira ni, kan? Dia beratur, macam dia beratur, hisap tu beratur, kena queue. Cuba tuan-tuan pergi ke immigration, lagu mana nak suruh kita dapat gambaran seksanya kira-kira ni. Pergi immigration, beratur. Dalam beratur tu sumpah 2-3 baku pada pegawai. Kerana apa dia? Kerana lambat, ya? Jadi itulah queue dia. Berapa orang? Adalah lebih kurang 100 orang lagi. Tuan-tuan, di hari akhirat besok bukan 100 orang. Itu kita beratur dalam akaun tu, pejabat immigration account. Besok tuan-tuan kita beratur, hisap besok berlaku dalam terik panas matahari, ya? Air panas, matahari panas, udara panas. Kira pula satu-satu. Habis tak boleh ke Tuhan kau kira cepat sikit, engkau kan Tuhan yang maha hisab, yang reti kira-kira. Tak, Tuhan bukan tak boleh nak kira cepat. Allah Ta'ala kira satu-satu supaya kita puas hati. Kalau kira cepat ikut style dia, kita pula argue. Tuhan mana boleh ni aku buat gini-gini, aku semayang bang dulu, aku puasa. Tuhan bercerita, tengok niat engkau ni, puasa ni ada masalah sikit. Satu-satu. Sebab tu kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala mudahkan kira-kira. Kena minta tuan-tuan, minta mudahkan, yasir. Mudahkanlah wahai Tuhan kira-kira hisap ni. Nak kira banyak salah aku memang banyak, aku manusia. Aku yang kau buat dengan kelemahan, maka banyak manusia, banyaklah kesalahan yang aku buat. Maka tolong kira cepat-cepat. Jadi salah satu daripada
peluang yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia ni ialah tak payah kira. Asas dia kena kira. Ya. Tetapi ada orang yang tertentu tak payah kira. Siapa dia? Iaitulah orang yang mengimami kaum dan mereka senang rela kepadanya. Maknanya tu imam comel dah. Tapi ada ujung tu. Hak tak comel. Hak kita kena orang panggil kena apa ni, waspada. Tu imam okey, dapat dah satu tu. Tapi dia ikat tu. Apa dia? Yang disenangi. Maknanya tuan-tuan nak cerita tu imam ni banyak orang tak senang. Orang tak suka. Kan? Dengan perangai dianya kadang-kadang dia lebih. Kan? Ini kalau kita balik kampung banyak sangatlah cerita dia. Tu imam tidak disukai. Ya. Sebab tu imam tu dia kena jaga dia punya orang panggil kehidupan dia daripada terdedah ataupun terbuat benda-benda yang orang tak senang dengan dia. Hak tentunya apa dia? Mengumpat, fitnah, ya, kacau orang lah, kacau orang. Jadi tu imam macam ni, tu orang kampung tak suka. Ya, bukan setakat orang kampung, Allah Ta'ala lagi tak suka. Maka syarat tak nak dihisap dan dapat duduk di atas bukit kasturi itu ialah imam orang suka. Imam orang suka. Imam yang disukai di sini maksudnya disukai kerana akhlak dan perangai. Kalau orang tak suka kerana dia ni banyak melakukan kerja amal ma'ruf nahi munkar, itu lagi bagus. Kan? Dia tidak disukai kerana dia ni ada benda-benda munkar sikit dia pergi tegur. Kan? Dia bercara pada masyarakat sebab dia sesuai dengan taraf dia, tu imam kampung. Kan? Dia panggil orang tu tegur. Tetapi tegur ni pun dia ada teknik dia juga. Nak tegur orang ni dia ada teknik. Dia tak boleh nak main sembrono, mentang-mentang tegur tu bagus, kita pun tegur ikut dan. Yang ini pun saya ingat banyak dah saya cerita teknik-teknik menegur. Kadang-kala kerana tegur tak betul, maka kemungkarannya mari. Itu yang dikata ada satu kaedah apa dia? Bila kamu mencegah satu kemungkaran, tiba-tiba mari kemungkaran yang baru. Maka jangan tegur. Ya? Jangan tegur lagi. Fikir cara lain. Fa'alaikum an talja'u ila tariqatil ukhra. Kamu kena cari jalan lain. Ya? Jadi nak tegur ni dia bukan jenis orang panggil boleh direct. Kan? Macam suami isteri, an-naru la tutfi'ur bin nar walakinna bil ma'. Api tidak akan padam dengan api tapi dengan air. Itu kaedah dalam suami isteri. Maknanya apa dia? Bila suami mengamuk marah kepada bini, betul lah suami yang salah. Kan? Isteri kena jadi air. Masa suami tengah mengamuk tu, marah, beletir ke apa benda tu, itu api dia sedang dia punya hati dia sedang membara. Api tidak akan padam dengan api. Maknanya apa dia? Suami beletir mengamuk, isteri pun mengamuk juga. Habis api lawan api, mudah terbakar. Jadi dalam keadaan begitu, betul lah isteri nak mencegah kemungkaran, nak betulkan fakta. Yang suami marah tu tak betul, maka isteri pun lawan. Kira-kiranya lawan tu ataupun tegur tu maknanya mencegah kemungkaran. Supaya suami tu jangan ambil tindakan yang salah. Ya. Maka kalau kira-kiranya tegur dan lawan masa tu, dapat pahala tak? Dapatlah pahala yang kata menegur tadi? Tak. Dari sudut dakwahnya tak betul. Biar dulu. Bagi dia sejuk dulu. Kan? Dah settle semua, mungkin hari besok ke ataupun mungkin 2-3 jam lepas pada tu, tengok keadaan. Terangkan balik. Sebenarnya gini bang. Begitu juga bila isteri. Dah lah dia isteri. Dia pula beletir benda yang tak betul. Kita suami, kita boleh fight dia atas nama suami. Satu, atas nama nombor duanya apa dia? Awak tak betul. Ya. Tetapi Islam ajar, oleh kerana isteri berada dalam situasi api, maka suami kena jadi air. Sejuk, relax dulu. Ya. Ini nak cerita tegur lah. Baik. Nombor 2, seorang yang azan 5 waktu semata-mata kerana mengharap keridaan Allah. Ya. Tukang azan, dia azan dan tak ada benda lain yang dia mengharapkan, yang diharapkan kecuali keridaan Allah. Tukang azan ni dia tak ada orang panggil syarat. Tu imam ada syarat.
syarat orang suka, senang hati dengan dia. Tok Bilal tak ada, asalkan dia azan dan dia ikhlas. Betul lah kita bagi allowance ke, bagi gaji ke. Kalau masjid yang apa tu, yang daerah ke, yang negeri ke, dia ada allowance, ada gaji, kan? Betul lah, memang kita bagi gaji. Macam guru agama lah, kita bagi gaji. Tetapi awak kerja tu kerana gaji tu ke, ataupun kerana memang nak sebarkan agama? Tok Bilal, awak jadi Tok Bilal ni betul ke jadi Tok Bilal ataupun kerana mengharapkan gaji? Baik. Nombor 3, seorang yang taat kepada Allah dan taat kepada majikan. Taat pada Allah dan taat pada majikan. Tempat dia kerja tu, kerja biar comel. Baik, ambil sikit lagi. Nabi SAW bersabda, kita baca maksud dia. Tidak dihalalkan seorang Muslim melihat di dalam rumah sesama Muslim kecuali dengan izinnya. Maka jika melihat tanpa izin berarti menghancurkan, dan siapa yang menghancurkan berarti telah mengoyak janji, membatal ataupun memusnahkan janji. Dan tidak dihalalkan seorang Muslim sembahyang sambil menahan kencing sehingga meringankannya, yakni mengeluarkan. Dan tidak dihalalkan bagi seorang Muslim mengimami kaum tanpa izin mereka. Maka jika ia mengimami tanpa izin mereka, maka akan diterima maka akan diterima sembahyang mereka dan ditolak sembahyang sendiri. Dan tidak boleh seorang imam berdoa khusus untuk dirinya, maka jika berdoa untuk dirinya sendiri berarti mengkhianati mereka. Nombor 1, tidak dihalalkan orang Islam ni dia tengok rumah kawan dia yang lain. Ini akhlak Islam lah tuan-tuan. Sebab tu pernah berlaku zaman Khulafa Ar-Rasyidin, zaman Sayyidina Umar, zaman Nabi dulu. Bila Sayyidina Umar ni dia tengok rumah orang yang sedang minum arak, dia mengintai. Buat apa? Minum arak. Report ke Nabi. Nabi kata, betul lah awak nak tengok dia minum arak ke tak tu? Betul lah. Tapi awak mengintai tu tak betul. Tengok comel ajaran Islam. Ini saya sebut benda-benda lagu ni supaya kita jangan duduk takut dengan orang panggil, dengan undang-undang Islam ke, hukum hudud dan sebagainya. Sebab kita dah fikir dalam otak kita ni, kalau ada buat salah je hukum. Islam bukan agama menghukum. Islam ni agama mendidik. Hukuman ni sama ada Allah Ta'ala cipta ke, ataupun hukuman yang manusia cipta ke, kerana langgar lalu traffic light yang merah ke apa semua. Hukuman tu lebih bersikap kepada orang degil, orang tak dengar kata. Bukan kerana nak kerat tangan ke, nak kerat nak rejam orang, bukan. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok dari sudut pelaksanaan Islam pun cantik comel. Dalam bab ni pun kita tengok cerita tadi pun yang saya bawa tadi. Nabi marah pada Sayyidina Umar, awak mengintai itu tak betul. Mengintai rumah orang, betul lah dia minum arak. Tapi awak mengintai itu tak betul. Biar tentu dia minum arak, awak dapat tengok dengan jelas di tempat yang terang. Sebab dalam agama kita ni tuan-tuan, hak Tuhan marah sekali buat maksiatnya bila buat terang-terangan. Kita boleh terima. Bila buat secara senyap-senyap, maknanya dia ni senyap-senyap dia ada rasa malu pada Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala respect. Kena ingat. Kalau dia ni tak rasa malu dan dia ni action, dia ego, maka dia akan buat secara terang-terangan. Bila terang-terangan itulah tuan-tuan, maka Allah Ta'ala akan umumkan dia punya bala dia. Tapi kalau buat senyap-senyap, pasal apa buat senyap? Sebab dia ada perasaan malu. Malu tu sebahagian daripada iman. Yang kedua, kenapa buat senyap? Dia rasa juga takut ke Tuhan. Maka semuanya ini diraihkan oleh Allah, ada ruang untuk dia bertobat. Sebab tu bila buat benda yang tak elok, sama ada berzina ke, beli toto ke, tapi toto ni tak boleh nak senyap, kan? Kedai terbuka. Tapi kalau berzina ke, minum arak, itu boleh senyap-senyap. Maknanya kepada yang jenis macam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala ni macam
Dia kata aku tutup. Selagi mana engkau tak cerita ke orang. Bila cerita pada orang, itu dah menunjukkan kebanggaan engkau melakukan maksiat. Maka bila engkau bangga, maka akan ada iqab dia ataupun hukuman. Selagi mana engkau tutup keaiban kau, aku akan tutup. Ya sattarul uyub, wahai Tuhan yang menutup keaiban. Kan? Itu perangai Tuhan. Dia ni tutup keaiban manusia. Tuan-tuan, kalau Tuhan tak tutup keaiban kita, kita buat satu benda, Tuhan cerita. Tuhan boleh cerita. Tuhan bagi mimpi pada bini kita, okey, suami kau ni ada buat benda tak elok belakang kau. Boleh cerita dalam mimpi isteri kita. Isteri buat tak elok, Tuhan boleh bagi cerita dalam, bagi sebiji-sebiji jalan cerita dia tu. Okey, tak percaya, tanya ni orang ni, dia buat di hotel ni. Tuhan boleh. Tapi Tuhan tutup. Dengan kuasa dia ditutup. Dan kita ni pula jangan duduk nak cerita keaiban diri kita sendiri. Sebab ada orang dia cerita keaiban diri dia sendiri, buat maksiat, ya? Dan Allah Ta'ala marah, ya? Aku tutup, engkau pergi buka. Baik. Jadi hak ni tuan-tuan, jangan tengok rumah orang tanpa izin. Kita nak pergi rumah orang pun bagi salam 3 kali, tak buka pintu balik. Jangan duk main celaka. Aku tahu dia ada dalam. Aku tahu dia ada dalam. Aku bagi salam. Dah, orang kita bagi salam, dia tak nak buka. Mungkin dia tidur ke, ataupun dia tengah bersama dengan isteri dia ke benda. Baliklah. Hari lain pula. Sekarang pula ada handphone yang awak pergi Kedah tu pasal apa? Tak boleh ke mananya telefon dulu nak pergi? Jadi Islam ajar ni comel dia punya kehidupan dia. Dan dan tidak dihalalkan orang Islam sembahyang sambil menahan kencing. Ya. Air besar ke, sakit perut, nak kencing, settle dulu. Betul sembahyang tu bagus, nak kejar ni tak imam ni. Nak kejar apa dia? Nak kejar takbiratul ihram sekali dengan imam. Tak. Comel, memang nak. Allah Ta'ala nak, Nabi ajar lagu tu. Takbir sekali dengan tu imam. Orang panggil selepas tu imam, dia takbir lalu, ya. Tapi masalahnya awak duduk tahan nak kencing, nak berak. Jadi Islam ajar settle buang kecil dulu dan buang besar, lepas tu pergi sembahyang, supaya awak sembahyang dalam keadaan tenang, ya. Apatah lagi kalau kita sembahyang rumah seorang. Kalau dah nak buang kecil ke air besar ke, settle dulu. Nombor 3, tidak dihalalkan bagi seorang Muslim mengimami kaum tanpa izin mereka. Maka jika ia mengimami tanpa izin mereka, maka akan diterima sembahyang mereka, ya? Dan ditolak sembahyang sendiri. Sembahyang tu imam tu ditolak. Sembahyang sembahyang orang makmum diterima. Sembahyang tu imam tu ditolak, ya? Sebab tu imam tu dia kena tengok, kena jujur lah. Ya ini kalau di kampung tuan-tuan, saya minta maaf lah, ya. Di kampung, mana-mana kampung, ya, mana-mana kampung ramai tu imam yang orang tak setuju. Tu imam tu pula tak sedar diri pula. Orang tak setuju ke dia pun dia nak juga jadi tu imam. Sebab apa? Elang kampung sekarang ni pun katanya 800, ya. 800. Itu yang tak berani tu imam pun, walaupun dia ustaz. Dia ada tu imam yang ustaz, ada tu imam yang bukan ustaz. Hak bukan ustaz ni tahan lagi lah kalau dia senyap, sebab dia reti baca Quran, boleh jadi imam. Tapi tu imam hak ustaz ni tuan-tuan, kerana 800 bisu jadi mulut dia, tak boleh nak bercakap kebenaran dari sudut agama dia, terutama sekali yang bersangkut paut dengan pemerintah. Tak boleh, tak lagi, macam yang saya cerita baru ni, yang tuan-tuan pun tahu, keluar Sarawak kan, esko agama satu negeri itu ustaz, dan dia pula memang orang yang dikenali, kawan-kawan di Mesir tu tahu, suka tarian gelik. Pembesar-pembesar daripada negeri tersebut kalau pergi, dialah tukang bawa pembesar-pembesar tu pergi tempat tarian gelik di Mesir. Itulah dia, bila bercelaru jadi lagu tu, ustaz bila perangai bercelaru, itulah dia. Last kali semasa digunakan jawatan esko agama itu, siapa-siapa yang buat diharamkan buat tazkirah masa bulan Ramadan. Terbalik ikut pula di Pulau Pinang, digalakkan. Di Pulau Pinang, negeri yang kita kata negeri orang Cina lah tu, digalakkan buat tazkirah. Ini tuan-tuan, ini yang kata akhir zaman,
Orang agama nanti sampai orang kata apa dia? Betul ke dia ustaz? Dia jadi lagu tu. Ya. Betul ke dia ustaz ni? Skop agama. Haram tazkirah. Dia tak boleh nak faham. Ini yang belajar satu juzuk ni dipanggil belajar satu bab. Bab semayang tarawih habis. Lepas tu bab apa dia? Ngaji ilmu. Dipisah Dia tak tahu dalam bulan puasa kita digalakkan banyak baca Quran, banyak sembahyang, banyak study. Dia tu dia tak ada. Banyak mutalaah, banyak tazkirah, banyak kuliah, banyak zikir. Jadi benda-benda yang kata zikir, baca Quran, sembahyang ni semuanya, dan juga tazkirah ke apa benda, kuliah ke, hendaklah ada dalam bulan Ramadan. Tapi oleh kerana dia ni pisahkan, okey, dalam bulan Ramadan dia dalam kepala dia daripada kecil. Oleh kerana pergi Mesir tu dia main gelik, tak baca kitab yang lain, maka akhir sekali dia mikir tazkirah tak ada dalam bulan Ramadan. Ini pisah, pemisahan. Jadi kita agama ni kena tengok daripada atas. Agama baru kita nampak comel. Tapi kalau tengok bab sembahyang saja, jadi itu yang orang tak happy dengan agama ni sebab sembahyang. Tak ada kerja lain, sembahyang je. Jadi orang tak tengok dah ekonomi, politik, budaya, apa lagi, dan kemasyarakatan, apa semualah, antropologi, sosiologi, semua ilmu-ilmu ni tuan-tuan banyak dalam agama. Kalau kita pandang daripada atas, dia akan jadi seronok dalam beragama ni. Baik. Kemudian tidak boleh seorang imam berdoa khusus untuk dirinya, maka jika berdoa untuk dirinya sendiri berarti mengkhianati mereka. Wallahu alam. Kita sambung hari Isnin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat. Tanahya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Pengumuman pertama, sumbangan kita masih perlukan untuk program sepanjang bulan Ramadan. Yang kedua, untuk yang tak tahulah, mana kuliah subuh ni kita buat setiap hari, bukan setakat bulan Ramadan, tetapi hari lain pun kita buat. Kalau hari bekerja kita buat 10 minit saja. Cuma hari ni tak bekerja ni kita ambil setengah jam. Ketiganya, kita sudah buat siaran langsung. Kuliah subuh ni dibuat secara siaran langsung. Jadi kok tak boleh mari ke masjid ke, boleh tengok dalam siaran langsung lah. Dia punya alamat dia twitch.tv/Masjid Rahimah. Jadi saya ingat itulah yang nak diumumkan. Ni ada atas ni. Dia punya alamat dia. Ada okey. Tengah hari ni kuliah Zuhur. Okey, tengah hari ni ada kuliah Zuhur.